Assalamualaikum. Hari ini memang hari special day. Saya ada bawa buah tangan ataupun merchandiser. Sebab apa special, kita nak bagi hadiah dekat kawan ni. Adalah hadiah misteri daripada Lazlotica sendiri. Sebab dia bagi atas dasar kawan yang kita pergi London sama-sama. Jadi kita bagi dia sagu hati sebab dia bagi pinjam kereta dia untuk kita test. Dan kereta ni memang agak rare di Malaysia dan agak mahal dan agak laju lah. Jadi saya nak bagi dekat dia sebagai tanda penghargaan dia bagi test kereta ni. Hey bro. Wah, Ni bro punya. Appreciate lah brotherhood. Why is it dapat? Dia pun bagi kita test punya kereta. Jadi ni ada hadiah misteri lah daripada Lazlotica. Sebab kita nak try kereta ni. Kereta ni pun rare. Dia pun baru beli. Wah, pada dia dapat ni. Paling dia dapat ni lah, Lazlotica. Lazlotica. Tapi saya dapat ni lagi mahal lah. Pinjam bro Okay. Iya. Thank you bro. Lazlotica. BMS. Ya, saya tahu laju tapi banyak option lagi. La Ferrari pun harga lebih kurang je. Kuning lah Ferrari, merah. Ini apa kuning ah? Dia panggil kuning apa? Yellow. Jangan cakap yellow lah bang. Giallo tricolor ataupun tricolor. Jangan cakap kuning lah. Standard sikit mah Ferrari. Ya, you spend berapa juta pun color pun tak tahu. Tapi tak apalah, saya pun best dapat kawan macam you bagi saya pinjam. Bukan senang semua orang nak bagi saya pinjam. Maybe dalam Malaysia yang unit you dapat pun biasa left hand. Tapi yang ni right hand drive. So memang okey lah. Tak ada problem. Sebab dulu saya pernah test left hand pun tak boleh. So dapat right hand. Wah, first time. Tak apalah, you bagi saya kunci lah. You tak payah lah. You hari-hari bawa lah. Ya, you hari-hari bawa. You tak payah kacau saya lah. Gila. Okey, tadi tu owner kereta Ferrari. Memang harga lebih kurang all in pun, all rounder pun 5 juta. Jadi dia owner, dia bawa, dia bagi saya peluang untuk saya try kereta ni. So far ini yang paling mahal sepanjang saya buat review kereta. Ini yang paling mahal sepanjang yang saya buat review kereta ni. Dan dia adalah kereta yang termahal dekat atas planet ni Ferrari pernah hasilkan. Okey, kau akan cakap Enzo, kau akan cakap F40 dia mahal. Satu ketika dulu dia murah. Tapi sebab dia dah jadi rare item, dia dah jadi rare species, sekarang baru dia mahal. Tapi ini antara yang termahal selepas Ferrari. 1000 horsepower dan right hand drive. Tak silap saya tak banyak, less than 10 unit in Malaysia. Lebih kurang 10 biji je kat Malaysia ataupun kurang. Tapi dia SF90. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu SF90 Stradale. SF tu Scuderia Ferrari, 90 tu adalah 90 anniversary Ferrari. Dia sebenarnya dia update daripada chassis F8 Tributo dan jadilah terhasil SF90 ni sebenarnya. Dan design agak berbeza. Ferrari ni dia cuba satu kelainan. Dia perangai dia sama macam Porsche Taycan. Dia cuba buat satu bentuk yang lain. Taycan pun dah hybrid. Jadi dia cuba satu kelainan. Tapi Ferrari peduli apa kan? Kalau saya kata saya tak suka pun dia tetap boleh jual. Jadi jalan tak lah kan. Jadi ni 1000 horsepower. Dulu menjadi idaman, setakat Bugatti je kita boleh anggap the fastest car in the world. 1000 horsepower Bugatti Veyron. Tapi hari ni saya dengan kereta 1000 horsepower dan harga dia mencecah 5 juta all rounder lah, all in, siap duty, siap everything, siap optional spec, apa carbon spec apa semua siap. Okey, sebelum kita cai lebih jauh, saya nak bagi tahu kereta ni adalah dibuat secara special order dan saya rasa semua orang pun aware pasal DTC Motor ni cukup terkenal dengan special order. Jadi kereta ni memang dipilih sendiri oleh customer
mileage, harga dan whatever dan sebagainya dinego sendiri oleh kami. Dan ini antara yang termahal pernah kita buat di DTC Motor, dibuat secara special order lah. Maknanya customer yang pilih dan menggunakan platform DTC untuk import kereta ni masuk, kerana DTC ataupun AP holder saja yang ada lesen untuk bawa masuk kereta ni. Jadi segala costing adalah dibuat secara transparent dengan customer. Okay, dan kereta ni pula masa dibeli di brand new Ferrari masih dalam mileage beberapa belas saja km. Okay, cukup cerita pasal tu. Cuma saya nak membuktikan ini adalah hasil daripada main cost kita di DTC Motor, iaitu special order ataupun pre-order. Maknanya kereta tu boleh dipilih sendiri oleh customer dan customer akan decide. Maknanya dengan harga dan whatever cost pun kita akan reveal di situ. Itulah DTC Motor sepanjang dia wujud dekat Klang Valley ni. Kereta apa ni bang? Lamborghini Urus 2020. Color? Color hitam. Mileage baru 6,000. Tujuan kereta ni dibawa masuk untuk dijual lah. Masih available ya? Available. Kalau tak available, kita order baru lah dari UK. Bakar sikit. Ada yang bunyi ya? Okay ya, itu je. Kita cai. Okey, kita check dia punya enjin. Jadi enjin dia, trademark dia masih glass cover. Okey, sebelum saya pergi lebih dalam, cc untuk SF90 ni adalah 4 liter cc, tapi secara tepat cubic inch dia ataupun kiraan detail dia 3990. Kenapa dia dipanggil 4000 cc? Sebab setiap silinder tu ekstra 88 mm. 20 mm. Jadi dia total up semua dia bundarkan kepada ribu yang terhampir menjadi 4000 cc. Okey, dan kedudukan enjin dia lebih ke bawah berbanding dengan supercar yang lain, especially Ferrari sendiri, dan enjin dia lebih tenggelam ke bawah. Dan dia punya head tu pun lebih narrow. Dia sebab dia nak buat teknologi hybrid dan sebagainya, dan horsepower dia untuk enjin ni saja dalam 769 horsepower. Okay, the rest tu dikontrol oleh hybrid sebenarnya. Memang dia ambil kira setiap ukuran silinder tu, 8 silinder tu dia extra 20 mm. Jadi kedudukan enjin ni pula dia lebih rendah 88 mm. So enjin ni kita nampak agak tenggelam. Dia tak timbul lah macam Italian ataupun supercar yang lain. Dia lebih nampak lebih solid. Dan dia menggunakan stand juga ni, agak terkejut juga, benda baru untuk saya tengok. Biasanya enjin kat depan pun ada stand. Ni enjin dekat belakang pun dia panggil rear mid engine pun masih ada stand ni. So agak tradisional lah. Ferrari, tahniah, mengekalkan tradisi buka enjin hood, tapi dia panggil di belakang. Okey, ini adalah rim Ferrari ataupun sport rim Ferrari yang latest. Kalau kita tengok dia dah tambah sikit dia punya sniper ni ataupun aerodynamic design untuk potong angin kononnya, tapi still nampak biasa. Standard Brembo carbon ceramic brake. Ini untuk rim. Okey, saya nak cerita ataupun saya nak komen tentang design dia. Design dia agak berbeza dengan Ferrari yang lain, dan saya boleh kata dia dah pecah tradisi Italian stallion dia, curvy design dia, artistic design dia. Macam saya cakap di awal tadi, perangai dia sama macam Porsche Taycan. Bila dia evaluasi, dia cuba masuk dalam dunia EV ataupun hybrid ataupun electric car, dia akan tukar the whole design untuk menunjukkan itu adalah new production ataupun evolusi dalam dunia pemotoran. Contohnya Ferrari, memang dia lari tema habis walaupun dia masih menggunakan F8 Tributo punya chassis, tapi kerangka badan di bahagian luar memang totally, saya nak kata art. Ferrari peduli apa, dia tetap boleh jual. Itu pandangan saya secara peribadi. Tapi kalau tanya saya secara jujur, design dia memang itulah. Jadi kita tengok daripada pintu sini, biasa ada airflow, intake, dan tetap ada curve aerodynamic style. Sama juga dengan sini ada sentuhan karbon, dan ini adalah optional. Ada yang datang bukan karbon. Okey, cuma pintu dia kalau ikut model 430, 458, 488, Pista sekalipun the latest, cuma SF90 dia dah evaluate tempat buka pintu yang agak rare dan agak luar biasa. Dia cuba barulah. Semungkin sebab SF90 dia buka dia gini.
Dan agak tebal dia punya dimension dia, diameter dia. Dan masih aerodynamic juga dia punya design. Bumbung memang kena hitam. Kalau semua kuning dia agak masalah. Dia macam tak kena, dia macam tak brightness. Dan sini memang untuk meletakkan lambang di sini juga memerlukan kos yang tinggi dalam pound dalam pound. Dari tepi nampak macam Ferrari, masih Ferrari, tapi bila kita ke depan dia dah macam Pininfarina pun ada, dia dah macam Lotus pun ada, dia dah bukan Ferrari. Dia dah bukan Ferrari. Nampak? Sepatut lampu dia masih bulat, masih xenon, tapi ni dia dah buat 2 layer. Dia dah macam something wrong, macam acah-acah. Mungkin ada orang suka mata sepet, ada orang suka mata bulat, ada orang suka gini. Tapi dia peduli apa? Dia tetap jual, jualan dia tetap laris, dan di UK masih demand SF90 ni. Okey, dan ada sentuhan-sentuhan karbon dan dia adalah optional. Untuk standard spec dari kilang memang takkan dapat karbon, termasuklah interior dia sekali. Dan kereta ni sebenarnya dia agak rendah. Dia agak lower daripada Ferrari biasa. Dan juga standard ada lifting. Itu untuk macam sana ada depan tu ada hum, memang kita perlu ada lifting. Di jalan di Malaysia pun agak rare. Dan ada shark fin, ini agak traditional. Okey, ini agak traditional, masih ada shark fin. Kebanyakan yang lain semua dah tak ada shark fin. Ini antena dia dan juga DPS detector. Okey, dari segi belakang memang dia pun totally out, habis dah design dia. Okey, sebelum tu kereta ni adalah di-approve oleh saya sendiri, Luxottica approve. Saya juga terlibat dalam pemilihan kereta ni. Dan lampu dia dah mula petak, padahal Ferrari ni cukup sinonim dengan design yang bulat-bulat, dan juga Ferrari di sini sama seperti F430 punya design ataupun punya signature di sini. Nampak lampu dia? There's something wrong with the design sebenarnya kalau tanya saya. Kalau tanya saya performance wise, engine wise, pembaharuan teknologi, saya memang suka kereta ni kecuali design dia ada masalah. Kan? Itu untuk saya tak suka. Jadi saya repeat lagi, dia orang peduli apa? Dia orang tetap keluarkan design, ada peminat-peminat Ferrari, ada taste masing-masing yang masih suka dengan design ni. Sini tetap ada glass cover engine. Okey, kita akan masuk dalam engine ni, kita akan tengok apa cat engine dia. Dan dia punya diffuser belakang agak kemas, cantik dan carbon lah. Dia nampak sesuatu yang berbeza, nampak lebih sporty, lebih rendah, dan ada kamera yang built-in di sini. Semua Ferrari SF90 memang automatic ada kamera. Bila kau bawa terlalu rendah, kau tak boleh tengok belakang, kau perlu berpandukan kamera, so dia dah bagi siap-siap. Dan exhaust dia agak tinggi di sini. Kan? Agak tinggi. Normally kat bawah, tapi ni agak tinggi di atas. So something unique. Kalau McLaren dia tak nak kalah, dia tahu atas terus. C180 tu. Tapi okey juga, stylo lah. Okay, maafkan saya di awal video tadi mengenai color. Bukan Giallo, Tricolor. Tricolor tu 3 color. Sebenarnya untuk SF90 ni dia ada special color. Dia panggil, okay, dalam Italian pronunciation, kalau English dia panggil yellow, dalam Itali dia panggil Giallo. Jadi untuk SF90 ni umumnya yellow, tapi sebenarnya dia adalah Giallo Triplo Strata. Sebenarnya triple strata sebab dia ada 3 layer, dia mengikut weather. Jadi mungkin anda melihat video ni berubah color daripada saya bercakap tadi sehingga kini. Dia adalah bergantung kepada weather. Bila panas dia keluar color lain, bila mendung dia jadi color lain, tapi dia tetap yellow. Dia akan bermain dengan mata kita. Okey, jadi untuk ada masalah untuk cameraman ni mengedit nanti, jadi harap maklum. Tapi sebutan dia Giallo Triplo Strata. Giallo, nasib baik ada pro betul kan. Giallo Triplo Strato. Sebab Itali ni dia kalau restoran dia restorante. Dia kalau strata dia jadi strato. Triple dia jadi triplo. Dia ya kelapa. Itali. Ya kan. Okay, first experience drive kereta ni. First test top speed satu buah supercar tu. Cuma hari ni hari kedua. Yo. Wah. Walau weh. Memang laju yang amat, laju bapak. Kita nak tengoklah tahir entah tidak kan. Saya akan pakai